yang pertama anda hanya di Radio Suka Fahaman Islam Malaysia Kim FM. Kita teruskan lagi pertemuan kita destinasi edisi Isnin hari ini bersama dengan program tajaan. InsyaAllah kurang lebih 30 minit kita akan berkongsi berkenaan dengan rangkaian produk daripada Minsyam. Dan waktu ini bersama dengan saya di konti, Cik Siti kita ada di situ, dan juga yang saya hormati Ustaz Abu Syifa dan juga Encik Iqbal daripada Minsyam sendiri. Assalamualaikum kepada semua tetamu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah dapat sekali lagi kita bersama ya Encik Iqbal, Ustaz ya, untuk sama-sama berkongsi dengan rakan pendengar kita. Dan untuk anda waktu ini sebelum kita melangkah kepada perkembangan terkini Minsyam, ayo kita sama-sama kita nak dengar sedikit tazkirah sebenarnya daripada yang bagi Ustaz Abu Syifa kita. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Siti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang bahagia yang juru acara kita pada petang ini, dan seterusnya yang bahagia Encik Iqbal selaku ketua pemasaran bagi syarikat Minsyam ini, dan juga kepada saudara-saudari muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang pendengar sekalian yang berada di luar sana. Jadi pertamanya kita bersyukur pada Allah kerana dipertemukan di dalam petang ini, yang mana pertemuan kita semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak nampak muka masing-masing tetapi jiwa kita bersentuhan di antara satu sama lain. Dan sebenarnya majlis tazkirah ini perlu kita ikuti ya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kata Allah Subhanahu wa taala. Beringat-ingatlah kamu. Jadi majlis muzakarah itu atau tazkirah itu adalah majlis peringatan. Sesungguhnya ia memberi manfaat kepada orang mukmin. Jadi di antara sifat orang mukmin iaitu dia suka kepada tazkirah, suka kepada peringatan. Dan kepada mereka yang tidak gemar kepada peringatan dan sebagainya, itu menunjukkan dia tidak sempurna di dalam sifat keimanan dia. Jadi dalam kesempatan yang amat terah ini, sebagai mukadimah, mari kita melihat beberapa hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya hadis yang ringkas dan mungkin ada di antara kita yang sudah menghafaznya dan mengingatinya. Namun sebagai peringatan, suka saya membawa hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Maksud hadis ini, dua nikmat yang sering dilupakan, sering dialpakan akan kedua-duanya oleh manusia itu ialah nikmat as-sihah, nikmat kesihatan, wal faragh, dan juga nikmat masa lapang. Jadi kesihatan ini sangat penting kepada kita. Lebih-lebih lagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ini, yang mana kita disuruh ya, diperintahkan supaya membuat amal ibadah untuk bekalan kita di alam akhirat. Mana mungkin kita tidak ada ibadah langsung, maknanya ibadah khususi ke, umumi ke, ibadah af'al zahiri ke, ibadah daripada hati sebagainya kita tak buat. Tetapi kita mengharapkan suatu bekalan yang hebat di alam akhirat, yang mana akhirat itu, kualiti kehidupan kita di alam akhirat itu mengikut kualiti amalan kita di dunia ini. Kalau seseorang itu yang banyak sedekah, banyak beribadat, sudah pasti ia mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala dan nikmat-nikmat yang disediakan oleh Allah taala. Tidak mungkin mereka yang kufur, mereka yang tidak beribadah langsung, mereka yang fasik itu mendapat nikmat Allah taala, bahkan mendapat siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, menjaga kesihatan sangat penting ya tuan-tuan dan puan, muslim muslimat. Berdoalah kita pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi kesihatan, umur panjang dan kesihatan. Yang mana bacaan atau hadis atau wirid yang biasa kita baca dalam ma'thurat, kita baca 3 kali pagi, 3 kali petang tu kan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sihatkanlah tubuh badanku ya Allah daripada segala penyakit zahir batin, daripada sakit kanser ke yang zahir lah, penyakit-penyakit batin, bermalas dan sebagainya. Wa afini fi, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, dan ya Allah sihatkan aku dalam pendengaranku. Kerana pendengaran ni penting ya tuan-tuan dan puan, muslim muslimat. Kita tak maulah nanti umur baru 60 tahun ke 65 70 tahun dah tak boleh dengar dah. Anak cucu-cucu kita cakap kena terjerit-jerit kan. Jadi kalau boleh kita berdoa ni 3 kali pagi, 3 kali petang.
wa'afini fi basari, dan juga sihatkan aku di dalam penglihatanku. Ini penting ni, kerana kita nak mengaji Quran, kita lagi masjid, kalau umur 60 tahun ataupun muda-muda lagi pun dah kabur mata, dah payah nak baca Quran kan susah. Jadi tolong kita bacalah ya, sama-sama. Tuan-tuan baca, muslim-muslimat, saya juga baca. Kemudian dari segi kesihatan ni, apa yang saya nak cerita di sini ialah mengenai unsur kejadian kita. Unsur kejadian manusia itu secara umumnya ada dua, iaitu zahir dan batin. Zahir ni tubuh badan kita, dan batin itu roh kita. Tetapi secara spesifiknya Puan Yati ya, Positi ya, ada 5 lah ya. Yang pertama tubuh badan. Tubuh badan kita ni perlu kita jaga, iaitu dengan pemakanan yang sihat. Dan pemakanan paling sihat ialah untuk kita amalkan ialah habbatus sauda. Fiha shifaa'un min kulli da'. Padanya ada ubat segala penyakit. Yakinlah tuan-tuan dan puan-puan, muslim-muslimat, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalkan. Bila ustaz? Bagaimana ustaz? Sampai mana ustaz? Sampai bila-bila? Saya buat contoh mak saya sendirilah, yang umur dia sudah 70 tahun. 70 lebih ya, tapi masih sihat berbanding dengan kawan-kawan dia. Dia boleh pergi ikut kelas tadarus dia satu hari ketika bulan puasa lah. 4 kumpulan dia ikut. Saja dia kan, dia duduk saja naik motor sendiri. Masih boleh bawa motor ustaz? Boleh lagi. Dia kawan-kawan dia pun heran lah, macam mana Puan Hajah Rubiah ini boleh sihat. Dia kata, saya amalkan, kebetulan adik saya pun mengaji di Mesir, saya pun join ya. Kita kata join apa? Bersama-sama dengan Min Syam. Jadi saya mendapat bekalan yang mudah. Jadi alhamdulillah dia sihat ya. Dan penyakit-penyakit yang kronik tak ada, alhamdulillah. Jadi amalkan sampai tua. Kalau nak berjimat satu hari sebiji kan. Kalau 2 biji tu maknanya kos tinggi, ada duit tak apalah ya. Kalau tak ada tu sebiji sampai bila-bila. Istiqamah ya. Allah Ta'ala sangat suka amalan istiqamah. Maksud amalan tu bukanlah solat sahaja, bukan zikir sahaja. Amalan ni sunnah ni. Man ahya'a sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'atu syahid. Atau kama qala, siapa hidupkan sunnahku zaman kerosakan umatku iaitu sekarang ini, maka baginya pahala 100 pahala syahid. Masya-Allah ya. Jadi tubuh badan kita ni kena jaga ya, kena jaga. Di samping itu pasangan untuk yang paling baik untuk habbatus sauda ialah zaitun. Pasangan dia. Kalau positif ada negatif kan. Kalau suami ada isteri, kalau suami isteri pasangan dia anak lah. Jadi tak seimbang hidup kalau tidak ada pasangan. Jadi tuan-tuan kena ambil dua-dua lah tu. Kena korban lah sikit ya. Dan tubuh badan kita ini dia ada 7 anggota ataupun 7 al-jawarih, iaitu 7 anggota yang ganas-ganas. Ganas. Lebih ganas daripada singa. Kerana apa? Singa dia kalau kenyang, dia berehat, dah kenyang ni, dia nampak kambing lalu depan, dia tak makan. Tak tahu je kan, relax. Dah kenyang. Kalau dia makan, dia zalim. Tapi manusia ni, perut ni kenyang, keretanya besar, duitnya banyak, tetapi nak lagi rasuah, mencuri dan sebagainya. Lebih ganas daripada singa yang lapar ya. Yang kedua, kita ada unsur roh. Roh ini kena jaga. Roh ini penyakit dia atau virus yang melemahkan roh ialah dosa-dosa, maksiat-maksiat. Kadang-kadang seseorang itu sihat tubuh badan, tapi nak qiyamul lail berat, nak berzikir berat. Sebab apa? Rohnya sakit. Jadi roh ini berkait dengan badan lah. Selagi mana kita hidup sekarang ini, kita ada roh dan jasad. Jadi roh juga kena jaga ya. Jadi tujuan kita makan habbatus sauda ini supaya sihat dan boleh beribadah. InsyaAllah. Roh ni tak boleh cerita panjang lah. Kena buat satu lagi sesi. Satu sesi panjang cerita ni. Ya. Yang ketiga, kita ada hati. Hati ini, di sinilah terletaknya perasaan suka, duka, keyakinan, atau kita sebut akidah, kita sebut iman, kan? Hati ini. Dan yang keempat, kita ada akal. Jadi akal itu tuan-tuan, dalam Quran disebut ya, la'allakum ta'qilun, afala tatadabbarun, afala ta'qilun. Banyak mengenai kognitif ni, akal. Jadi akal yang ada 2, kata Imam Ghazali, ada 2. Satu, akal yang berada di brain kita, otak kita. Satu lagi, akal yang berada di dalam hati kita, iman kita, pemikiran kita, perasaan tu akal tu. Dan akal yang mana di antara 2 yang kuat ni? Yang berada di dalam otak kita atau yang berada di dalam hati kita? Mana-mana tu, jawapan itu relatif lah. Tetapi saya nak buat contoh. Kalau seseorang itu dia dicabar ya,
buktikan cintamu pada si fulan bin fulan, contohnya lah kan. Contoh kan. Jadi dia kata, kamu pegang api ni, kalau betul-betul kamu cinta pada dia, jangan lepas. Dia pun pegang api tu lah. Akal brain, otak dia kata panas, dan refleksi mesti tarik tangan tu sebab panas kan. Betul. Tetapi akal hati yang lebih jitu, lebih kuat, demi cintaku padamu, maka dia kata panas pun panas lah. Jadi akal hati itu, pemikiran hati itu lebih kuat. Ya, begitulah bila kita cinta dengan Rasulullah, kita sanggup mati walaupun akal otak mengatakan, rasio ini mengatakan sakit mati itu, tetapi demi cinta, demi keimanan, akidah, sanggup mati. Tu dia. Jadi akal ada dua-dua. Kalaulah seseorang itu meninggal dunia, suami dia ke isteri ke orang tersayang, maka perasaan hati dia sedih, sedih sampai seminggu, 2 bulan, 2 tahun, setahun. Itu dia tidak seimbang, dia tidak ratio. Maka pada masa itu dia kena perlu guna dua-dua, akal zahir dan juga akal batin. Akal zahir, ratio ni, akal brain dia kata sudahlah tu, apa pula sedih-sedih je kan. Jadi dua-dua kena seimbang. Itu Imam Ghazali sebut ada dua ya, akal zahir dan akal batin. Dan kedua-dua itu, iaitu akal zahir dan akal batin itu perlu kepada ilmu. Perlu kepada ilmu. Kalau tak ada ilmu, maka akalnya tidak seimbang. Jadi yang pertama, kita ada tubuh badan, jagalah tubuh badan itu, kesihatan kita sebagainya. Kita ada roh, kita ada hati, di situ dah perasaan kita, keimanan kita. Kita ada akal, yang mana kalau dalam fiqahnya ijtihad, semua berkaitan dengan akal. Dan yang kelima, kita ada nafsu. Kita ada nafsu. Nafsu ni apa? Nafsu terjemahan mudahnya iaitu hendak. Ya, hendak. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku beri pada dia kehendak yang jahat dan kehendak yang baik. Jadi nafsu nak sembahyang, nafsu baik. Nafsu nak merompak, membohong tu nafsu tak baik. Jadi kita ada dua-dua, nafsu jahat dan nafsu baik. Dan nafsu itu adalah kehendak. Oleh itu, kalau nafsu ni kita tak jaga dan dia punya main switch dia adalah hati, diimbangi oleh akal, maka kita akan rosak binasa. Oleh itu, kelima-lima elemen ni perlu kita jaga. Yang berada sekarang dalam diri kita namanya sangka tubuh badan. Jadi cengkerang dia tubuh badan ni. Kalau kita sekarang selagi mana hidup, kita tidak boleh pisah. Kalau dengan lima-lima unsur ni lah. Kalau roh tak ada, kita mati. Tapi kita belum mati. Kalau tubuh ada, roh ada, hati tak ada, ni hati kering. Hati kering kan. Mak bapak dia meninggal, buat tak faham kan. Ustaz tegur pun buat tak faham. Ustaz kata merokok tu tak boleh, selamba je kan. Tak boleh. Kalau pula tubuh badan ada, roh ada, hati ada, akal tak ada, binatang kita. Jadi binatang kan. Kalau pula roh, tubuh badan ada, roh ada, hati ada, akal ada, nafsu tak ada, malaikat kita. Jadi semua tu perlu seimbang dengan ilmu. Jadi sebagai mukadimah saya ingat cukuplah apa nanti Siti kita sambung lagi insya-Allah. Untuk ilmu yang diberikan mudah-mudahan jadi manfaat dan inspirasi untuk rakan pelajar kita. Dan kita sebenarnya Cik Iqbal pun dah menulis panjang jela sebenarnya. InsyaAllah lepas ni kita akan kongsikan berkenaan dengan perkembangan tinggi daripada Min Syam sendiri. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami di Kim FM, pilihan utama anda. Bersunnahlah demi menjaga kesihatan dengan produk Min Syam. Lepas ni Ustaz akan cakap jihad berdasarkan hadis ilmu jihad ekonomi wasallam. Minyak habatu sauda Min Syam dihasilkan daripada hadis jihad kami dengan habatu jihad sauda ekonomi. Kerana padanya terdapat penawar bagi segala penyakit. Baru tadi telefon orang kat Gaza. Ya ke orang Gaza telefon sini? Kita telefon dia sana. Kapsul Kawan member minyak kita zaitun orang ekstra pergi virgin sana. Min Syam juga dihasilkan dari perahan Bila dia balik minggu depan. kamu minyak zaitun Dah pergi sana Sekali ni. dengan Afrin Syauqi tu lah. tumbuh dari pohon yang diberkati. Keseluruhan kami dikatakan khas dari Syam dan disebabkan oleh Nabi SAW sebagai bumi yang diberkati. Siapa yang mengamalkan sunnahku adalah mereka yang mencintai. Suara Ustaz kena kuat lagi. Siapa mencintai Okey je. akan bersama di akhirat. Maksud hadis Tu suara kontrol ni. Biasa saya mau macam tu kan. Biasa itu ni tak boleh. 19 682 3040.
Itu yang pertama anda hanya di Radio Suka Faham Islam Malaysia Kim FM. Kita kembali waktu ini bersama dengan Min Syam. Bersama dengan saya waktu ini adalah daripada pihak marketing Min Syam sendiri, Encik Iqbal, dan juga yang berbahagia Ustaz Abu Syifa sebentar tadi bercerita tentang pentingnya kita menjaga kesihatan kita ya Ustaz ya. Dan Ya, saya. juga kita nak terus kepada Encik Iqbal kita, nak kita kongsikan sebelum kita bersama dengan Ustaz nanti tentang jihad bisnes ya Ustaz Ya, saya, betul-betul. Macam mana nak jihad bisnes, tapi sebelum tu Encik Iqbal nak tahu sedikit tentang perkembangan terkini syarikat daripada Min Syam sendiri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati DJ pada hari ini DJT yang setiap kali pun kita jumpa dengan DJT juga. Alhamdulillah. Ustaz, terima kasih datang. Secara ringkasnya saya nak sentuh sikit pasal penyertaan Min Syam di Maha itu. Alhamdulillah kami dapat satu booth dekat sana dan kita meletakkan stokis kita untuk membuat penjualan di sana. Sebab Min Syam telah menetapkan dia dalam satu tahun tu kita akan menyertai satu expo tu dalam satu kali ya setahun. So selebihnya kita bagi kepada stokis kita lah. Sambutan di Maha alhamdulillah sangat menggalakkan, dan di situ juga buat pertama kalinya secara rasminya setelah beberapa bulan kita punya produk minyak zaitun 750 botol 750 ml minyak zaitun extra virgin Min Syam berada di pasaran. So khabarnya 10 karton habis. Maknanya 10 karton tu 120 botol dalam masa 2 hari 3 hari gitu. Alhamdulillah kami di Min Syam dengan kesempatan ni mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang berkunjung ke booth kami. Ada juga yang datang melalui promosi-promosi khususnya di iGame dan mana-mana media cetak juga lah yang kami buat promosi. Cuma di sini kepada pembeli-pembeli sekalian dan juga pengguna-pengguna yang telah pengguna dan akan mengguna produk Min Syam selepas ni, untuk membuat pembelian saya syorkan dengan 2 pack ni, 2 pack permulaan ni lah. Satu adalah monthly pack. Monthly pack ni kandungan dia kegunaan cukup untuk 1 bulan. Maknanya kalau seorang nak mula call kita punya mana-mana stokis ataupun nombor yang akan saya bagi tahu kejap lagi, minta monthly pack untuk kegunaan seorang. Package dia maknanya Package satu lengkap untuk lengkap. sebulan, Dia akan dapat semua produk lah. Dia akan dapat minyak zaitun dalam bentuk kapsul, minyak zaitun dalam bentuk lotion untuk kegunaan luar, dan juga minyak habatus sauda. Kalau boleh saya cerita sikit, minyak habatus sauda ni untuk metabolisme dalam badan, untuk imunisasi, untuk kekuatan kita. Dan yang paling penting sekali hadis yang macam mana Ustaz ada cakap lah, kekallah kamu dengan habatus sauda kerana ianya adalah penawar pada segala penyakit kecuali mati. Kata kuncinya bukan penawar segala penyakit tu. Kata kuncinya Nabi kata kekal lah. Macam Ustaz kata tadi, makan secara berterusan, istiqamah. Walaupun sedikit tapi istiqamah. Apa yang kami syorkan tu makan 2 biji je satu hari. 2 biji ni adalah paling minimal lah Ustaz. Kalau nak permulaan. Okey, itu pack yang pertama, monthly pack. Pack yang kedua adalah family pack. Family pack ni kegunaan untuk 4 orang dalam satu family. Maknanya suami, isteri, anak 2 orang. Kalau ada anak lebih tu kita kena kira balik lah. Tapi secara asasnya family pack ni untuk 4 orang lah, suami, isteri dan anak 2 orang. Kegunaan family pack ni adalah sebulan juga. Dan kebaikan untuk membeli ni kita dapat special price lah, special discount lah. Kalau beli single sleeve mungkin harga dia tetap, tapi bila dapat banyak kita mungkin akan bagi promotion lah. Dan juga boleh juga didapati dengan stokis-stokis kami minyak zaitun 750. Ingin saya ingatkan, minyak zaitun 750 ni bukanlah digunakan untuk masak. Pengarah pemasaran Min Syam pun Tuan Haji Malik selalu berpesan kepada semua orang, minyak zaitun bukanlah digunakan untuk memasak, dan dia digunakan untuk menuang atas makanan. Tuang atas makanan, minum begitu saja pun boleh. Jadi untuk masak je. Bukan untuk masak. Kalau masak dia punya khasiat minyak tu hilang. Dia ada minyak-minyak yang boleh digoreng, untuk minyak sawit ke apa ke. Tapi minyak zaitun ni betulkan saya Ustaz kalau salah, dia disebut dalam Quran 7 kali dalam maknanya minyak tu adalah minyak yang istimewa. Jadi jangan disisia-kan lah. Minum begitu saja. Dan juga satu lagi produk yang saya ingin highlightkan dekat sini adalah minyak zaitun, sabun minyak zaitun. Kita ada juga promosi, boleh hubungi stokis-stokis kami. Digunakan sebagai pengganti sabun mandi. Sabun mandi ni dia 85% kandungan minyak zaitun dalam minyak tu. Dan dia
dikeluarkan, saya difahamkan dikeluarkan setahun sekali je. Maknanya setahun sekali je production dia. Maknanya dia kira limited edition dan juga special edition lah. Jadi kena dapatkan dengan stokis-stokis kami. Mungkin ada lah kan untuk bulan ini sahaja ada keluar ya. Ya, kita akan highlightkan. Saya dah bagi tahu dekat bahagian promosi Siti untuk keluarkan dekat iklan. Maknanya kita highlightkan lah family pack, monthly pack, minyak zaitun 750 dan juga sabun minyak zaitun. Kita kalau boleh pakailah secara menyeluruh. Betul. Makna ambillah keseluruhan. Maknanya untuk kesihatan, untuk kolesterol, untuk kegunaan kulit, untuk kegunaan mandi. Maknanya nak sihat, satu sihat diri sendiri dulu dan kemudian yang bawa kepada family. Kita sihatkan semua seluruh family. Kongsi kata orang ya, Kongsi kesihatan, kongsi kesihatan. InsyaAllah bersama Minsyam. Bila semua sihat, insya-Allah okey. Jadikanlah apa nama produk Minsyam ni satu amalan, satu daripada cabang kita mengamalkan sunnah. Jadi ambillah peluang ni sebab kalau kita tahu betapa seronoknya, betapa nikmatnya melaksanakan sunnah tu, Ustaz mungkin boleh cerita kemudian lah dalam round yang kedua ni. Ya, saya. Kata orang tu kalau susah-susah nak ingat semua produk yang produk daripada Minsyam ni, boleh cakap je nak monthly pack ataupun family pack. Ambil dua ni dulu. Kalau agak-agak adik-beradik ramai, anak ramai tu family pack dua. Family pack dua. Ya, itu dia. Mudah saja sebenarnya ya, tak susah. Dan mungkin juga akan mendengar kita sebelum kita kepada yang bagi Ustaz sekali lagi, mungkin kalau nak dapatkan nombor talian yang boleh dihubungi untuk okey, untuk round ni sebab saya kan last kali saya ada round saya sekali lagi kan, Cik. Okey, maknanya untuk round ni saya bagi tahu nombor saya 0196823040. Boleh call, kalau call tak jawab SMS, dan nombor satu lagi 0192113040 pun boleh call dan SMS. 0196823040 dan satu lagi 0192113040. Itu dia kata orang nak tahu ke tak tahu bagaimana sambutannya. Dari dulu satu nombor talian hangatnya, sekarang dah kita tambah dua nombor talian hotline yang boleh anda hubungi. Dan untuk Ustaz mungkin sebagai sambungan daripada yang kita berikan tadi di awal pertemuan, silakan Ustaz. Ya, terima kasih ya, Cik Iqbal dan juga Puan Siti ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin-muslimat, dalam kali ini mari kita berbincang sedikit mengenai jihad ya. Jadi jihad ni kalau lihat di dalam bahasa Arab tu sendiri, jihad ya, jim tu huruf yang berat ya, ha lagi, dal lagi, jadi jihad. Sebutnya pun tafkhim, penuh-penuh mulut. Jadi dari segi praktikalnya pun berat jihad. Jadi jihad ni berbagai-bagai. Jihad diri sendiri, jihad mempertahankan negara, jihad dan sebagainya. Cuma dalam kesempatan yang terhad ini, izinkan saya bercerita sedikit mengenai jihad ekonomi ataupun jihad bisnes ya. Dan alhamdulillah kebelakangan ini ramai sudah faham, bisnesmen kita ni, para usahawan Islam ni sudah faham mengenai niat mereka berniaga, iaitu untuk jihad. Alhamdulillah ni satu perkembangan yang bagus. Dan di dalam Al-Quran disebut sebanyak 40 kali ya mengenai jihad. Berbagai-bagai besilah, wajahidu fisabilillah ke dalam ini saya nak membawa contoh satu daripada surah Al-Ankabut ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghanin 'anil 'alamin. Sesiapa yang berjihad, yakni berjuang, sesungguhnya dia adalah berjuang untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kaya dan 'anil 'alamin, seluruh alam. Jadi di sini cabaran pertama jihad ni adalah diri sendiri. Sesungguhnya mereka yang berjuang, mereka berjihad itu adalah diri sendiri. Kalau kita relate dengan ekonomi ni pula, maka pertama sekali ialah diri kita. Adakah kita sudah cukup ilmu untuk berjihad dan berniaga ni kan? Bisnes ni, marketingnya, cabarannya. Sebab dalam berniaga ini 9/10. 9/10 penat dia, 9/10 tak tidurnya kan, 9/10 sibuk handphone nya. Bukan kan? 9/10 kaya je lah 9/10 banyak lagi lah. Ya, 9/10 kaya, package dia, risiko dia, semua 9/10. Jadi kalau nak berniaga ni, maka kena sedarlah tentang 9/10 tu. Jadi saya syorkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, semoga supaya mengambil Minsyam ini sebagai satu cabang ataupun satu jalan lah ya untuk memulakan perniagaan. Dan saya dengar bonus-bonus, bukan bonus lah, diskaun yang diberikan tu agak lumayan. Agak lumayan. Boleh tanya pada Encik Iqbal ataupun melayari laman web mereka.
Maka saya syorkan supaya mengambil minsyam sebagai satu langkah untuk memulakan perniagaan ya. Di samping kita meniagakan satu barang yang diguna oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, pahalanya terlalu banyak, orang lain makan pun kita boleh dapat pahala, dan habuan dunia pun kita dapat, iaitu dari segi dari segi keuntungan yang diberikanlah. Dan sepanjang pengalaman saya adalah sikit-sikit je kembali, Ustaz pun jual sikit-sikit lah kan dalam ceramah. Aktif ni Ustaz ni. Sepanjang pengalaman saya, semua yang mengambil tu semua positif. Cuma Ustaz je tak cukup modal ni. Semua positif, ndak itu ndak ni kan. Jadi nawai itu kita pertama sunnah, yang kedua ekonomi, dua-dua kita dapat. Dan saya yakinlah tuan-tuan dan puan-puan muslimat yang nak mencubakan diri dalam meniaga dengan minsyam ini, saya yakinlah masa depannya yang cerah. Dan insya-Allah lah bagaimana cara tu boleh bincang dengan Cik Iqbal. Jadi sekali lagi saya Ustaz rumuskan bahawasanya mari kita bersama-sama berjuang untuk ekonomi. Pejuang-pejuang lain tu dalam bidang masing-masing lah ya. Dan kesempatan ini berjuang ekonomi, bisnes, kerana orang-orang musuh-musuh Islam juga mereka nak kuasai Islam dari segi ekonomi. Betul. Dan dunia sekarang sudah dikuasai oleh Yahudi dan Nasara. Mari kita bergabung bersama-sama, menanam semangat dan cita-cita untuk membuat satu ledakan ya, jihad ekonomi untuk agama Islam itu sendiri. InsyaAllah. Ayuh kita sahut seruan apa kata-kata daripada Ustaz tadi. Dan berniaga juga adalah sunnah Rasulullah SAW. Dapat double lagi insyaAllah. Dan Encik Iqbal sebagai pengakhiran, kesimpulan daripada Encik Iqbal sendiri, silakan. Okey, kesimpulannya apa yang kami nak ceritakan sini, nombor satu sekali, apa pun yang kita makan, apa pun yang kita lakukan, khususnya kalau dalam pengambilan pemakanan sunnah ni, makan dengan niat mengikut sunnah. Ya, betul. Jadi alhamdulillah kita punya tagline untuk Minsyam adalah produk amalan dan pemakanan sunnah. Jadi boleh mulakan dengan diri sendiri, iaitu dengan monthly pack. Kita akan dapatkan habatus sauda, minyak zaitun, dan juga minyak zaitun dalam bentuk lotion, dan juga family pack. Jadi insya-Allah pada tahun 2013 kita akan keluarkan dengan beberapa produk baru lah, yang sememangnya berlandaskan sunnah, dan lebih kepada semua peringkat lapisan masyarakat. Kita akan keluarkan beberapa produk baru. Kalau saya cakap sekarang tak adalah surprise kan, elements of surprise tu tak ada. So kita akan simpan dulu. Tak lama lagi, beberapa hari je lagi. Dan juga kepada mereka yang khususnya adik-adik kita, anak-anak kita yang sedang bercuti tu, amalkan pemakanan yang sihat. Maknanya betul di waktu saya dulu zaman cuti sekolah, masa ni lah nak pergi beli segala makanan-makanan yang jajan-jajan tu semua. Makan musim durian, segala musim. Sekarang ni musim durian pun sepanjang tahun. Saya pun dah confused. Jadi makan, kita boleh makan, cumanya kita kena seimbangkan. Ambil apa nama ni, pemakanan habatus sauda, makanan sunnah ni, dia sememangnya baik, dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami di Minsyam mengucapkan selamat cuti sekolah. Hasilnya sekolah pun ada yang dah start membeli untuk masuk sekolah pun. Bulan ni bulan terakhir, bulan 1 dah nak masuk. Selamat cuti sekolah, jaga pemakanan anda, kekalkan diet sunnah anda. Jadi untuk akhirnya saya bagi sekali lagi nombor 019-682-3040 dan satu lagi 019-211-3040. Boleh layari kami punya website www.minsyam.com. Satu lagi adalah Facebook kami lah. Cari sendiri, insyaAllah dapat tulis Minsyam, insyaAllah dapat kat situ. Dan mudah-mudahannya dapat jadikan bekalan ya, insyaAllah daripada Minsyam ini. Kata orang di cuti kalau sekolah boleh ni, bulan nak start sekolah tu, nak pergi sekolah tu makan satu biji begitu. Jadikan amalan. Waktu ini ya, di cuti sekolah ni kita dapat kata orang tu trace satu-satu anak-anak kita bagaimana cara pemakanan mereka, insyaAllah. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Abu Syifa dan juga Encik Iqbal atas perkongsian pada petang ini. Mudah-mudahan terus maju jaya atas perjuangan dan juga perniagaan, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersunnahlah demi menjaga kesihatan dengan Minsyam. Sorry Ustaz, transfer tadi kot. Saya apa nama? Pagi tadi tak tahu nak cakap apa, dan bila masuk sini baru buang-buang.